Perisai terakhir Malaysia. Bagaimana negara ini mencipta senjata yang ditinggalkan oleh kuasa besar dunia? Tentera terkuat di dunia, Amerika Syarikat, sedang ditewaskan oleh drone. Mereka menggunakan peluru berpandu bernilai 25 juta rigo untuk menembak jatuh drone berharga 125 ribu rigo. Masalahnya, drone-drone itu datang menyerang dalam kawanan ratusan unit. Perisai terakhir Amerika telah mencapai hadnya, manakala Belanda telah menyerah kalah dan menghentikan pengeluaran senjata mereka sendiri. Di saat seluruh dunia buntu, Malaysia tampil dengan jawaban pertama di dunia. Negara-negara di Timur Tengah sudah mula beratur untuk membeli senjata ini, walaupun ia belum lagi siap sepenuhnya. Di medan yang telah ditinggalkan oleh Amerika dan Belanda, hanya Malaysia yang berjaya. Inilah kisahnya. Pada saat ini, di ruang udara Timur Tengah, sesuatu yang luar biasa sedang berlaku. Awal tahun ini, Amerika Syarikat dan sekutunya melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap kemudahan proksi Iran. Ramai pakar meramalkan bahawa dengan kekuatan tentera AS yang tiada tandingan, konflik ini akan selesai dalam beberapa hari sahaja. Namun, sebulan kemudian peperangan bukan sahaja tidak berakhir, malah Amerika Syarikat pula yang semakin tertekan. Puncanya, drone. Drone nekat Shahed yang dilancarkan oleh Iran secara berduyun-duyun. Harga seunit drone ini dianggarkan sekitar 125 ribu ringgit, setara dengan harga sebuah kereta sedan. Tetapi untuk menembaknya jatuh, Amerika terpaksa menggunakan peluru berpandu Patriot yang berharga kira-kira RM25 juta setiap satu. Mereka membelanjakan 25 juta ringgit untuk memusnahkan drone bernilai 125 ribu. Situasi ini ibarat menggunakan helikopter polis untuk menangkap seorang pencuri yang mencuri sebungkus nasi lemak berharga RM2 di kedai serbaneka. Tetapi, pencuri nasi lemak itu bukan seorang. Bayangkan ratusan pencuri datang serentak. Iran dianggarkan memiliki lebih daripada 10.000 drone nekat ini. Sebaliknya, pengeluaran tahunan peluru berpandu Patriot Amerika Syarikat hanyalah sekitar 600 unit. Media antarabangsa melaporkan bahawa simpanan peluru berpandu Patriot yang ditempatkan di Qatar hanya berbaki untuk tempoh 4 hari sahaja. Ya, 4 hari. Perisai negara paling berkuasa di dunia boleh lumpuh dalam masa 4 hari. Ini bukan lagi masalah Timur Tengah semata-mata. Mimpi ngeri ini sebenarnya telah bermula pada tahun 2023 di Laut Merah. Puak Houthi di Yaman mula melancarkan drone nekat ke arah kapal-kapal dagang yang melalui perairan tersebut. Kapal pemusnah tentera laut Aslah segera dikerahkan. Ia adalah kapal pemusnah kelas Aegis bernilai berbilion ringgit, kapal perang terkuat di dunia. Namun, sebuah peluru berpandu yang dilancarkan oleh Houthi berjaya menembusi pertahanan dan meletup sangat hampir dengan kapal itu. Sistem Aegis dan peluru berpandu pemintas jarak jauh, semuanya berjaya ditembusi. Pada saat-saat akhir, senjata pertahanan jarak dekat yang dipanggil Phalanx berjaya memusnahkannya, tetapi ia ibarat penumbuk yang hanya seinci dari dagu. Pakar-pakar ketenteraan terkejut. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana sistem pertahanan canggih bernilai ratusan juta ringgit boleh menjadi begitu rapuh di hadapan drone murah berharga puluhan ribu ringgit. Masalahnya, perisai terakhir yang bernama Phalanx ini juga mempunyai kelemahan yang ketara. Ia hanya boleh menjejaki 1 atau paling banyak 2 sasaran pada satu masa. Jika 10, 20, atau 100 drone menyerang serentak, apakah yang akan terjadi pada perisai terakhir ini? Ketika semua tentera laut dunia bergelut dengan dilema yang sama, jawabannya datang dari Malaysia. Buat pertama kalinya di dunia, radar canggih yang biasanya dipasang pada jet pejuang telah diintegrasikan ke dalam senjata pertahanan jarak dekat. Sebuah senjata yang tidak akan terlepas walau satu sasaran pun, walaupun diserang oleh 100 drone serentak. Pakar ketenteraan mula memanggilnya Mata Tuhan. Nama senjata itu ialah Sistem Senjata Pertahanan Jarak Dekat Generasi Akan Datang Malaysia atau CIWS-2, yang diberi nama kod perisai Taming Sari. Tetapi ada sesuatu yang lebih menakjubkan. Negara yang mencipta senjata ini, sehingga beberapa tahun yang lalu, terpaksa membeli sistem yang sama dari negara asing. Dalam bidang yang telah ditinggalkan oleh Amerika dan Belanda, bagaimana Malaysia berjaya menjadi yang terbaik di dunia. Hari ini, saya akan ceritakan kisahnya. Untuk memahami cerita ini sepenuhnya, Anda perlu tahu, apa itu Sistem Senjata Pertahanan Jarak Dekat, CIWS. Secara mudah, bayangkan perlawanan bola sepak. Pertahanan telah ditembusi, pemain tengah juga telah dilepasi. Penyerang lawan sudah berada betul-betul di hadapan gol. Siapakah orang terakhir yang perlu menghalang bola?
Penjaga gol. CIWS ialah penjaga gol untuk sesebuah kapal perang. Apabila peluru berpandu jarak dekat gagal memintas, dan sistem pertahanan jarak sederhana juga ditembusi, CIWS adalah senjata terakhir yang akan memusnahkan ancaman yang sudah berada di ambang pintu. Cuma, penjaga gol ini memegang sebatang belantan besi di tangannya. Ia tidak menangkap bola yang datang. Sebaliknya, ia melepaskan tembakan meriam otomatik berkelajuan tinggi untuk menghancurkan bola itu berkecai. Ia adalah salah satu senjata terpenting di atas kapal, tetapi masalahnya, hanya segelintir negara di dunia yang mampu menghasilkannya. Untuk sekian lama, pasaran ini didominasi oleh dua negara, Phalanx dari Amerika Syarikat dan Goalkeeper dari Belanda. Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, terpaksa membeli kedua-dua sistem ini secara bergilir-gilir. Pada mulanya, TLDM memilih Goalkeeper dari Belanda. Kapal-kapal utama TLDM, daripada frigat kelas Lekiu sehinggalah ke kapal peronda generasi baru, hampir semuanya dilengkapi dengan Goalkeeper. Malaysia merupakan antara pembeli terbesar Goalkeeper di dunia. Namun, pada tahun 2008, keadaan berubah secara drastik. TLDM perlu membeli CIWS baru untuk frigat generasi akan datang mereka. Apabila sebut harga dari Belanda tiba, para pegawai TLDM tergamam. Harga untuk satu unit Goalkeeper mencecah hampir 70 juta ringgit. 70 juta ringgit. Itu harga beberapa buah banglo mewah di tengah Kuala Lumpur. Memandangkan setiap kapal memerlukan sekurang-kurangnya satu unit, bajet TLDM menjadi sangat tertekan. Setelah berfikir panjang, TLDM memutuskan untuk beralih kepada Phalanx dari Amerika Syarikat, yang menawarkan harga kurang daripada separuh harga Goalkeeper. TLDM tiada pilihan lain. Tetapi, peniaga sentiasa punya muslihatnya sendiri. Sebaik sahaja Goalkeeper tersingkir, Phalanx tidak lagi mempunyai pesaing. Syarikat Belanda cuba menaik taraf Goalkeeper, tetapi akhirnya menyerah kalah kerana kosnya terlalu tinggi. Malah United Kingdom turut menanggalkan Goalkeeper daripada kapal perang mereka. Tentera Laut Belanda sendiri mengumumkan bahawa mereka akan menamatkan perkhidmatan semua sistem Goalkeeper mereka. Negara penciptanya sendiri telah meninggalkan senjatanya. Kini, hanya Phalanx yang tinggal di pasaran. Sikap syarikat pengeluar dari AS mula berubah. Apabila TLDM ingin membeli unit Phalanx tambahan untuk kapal pemusnah barunya, mereka menaikkan harga secara mendadak. Itulah lagak seorang pembekal monopoli. Harga ditentukan sesuka hati. Goalkeeper sudah tidak dikeluarkan lagi, jadi tiada tempat untuk kembali. Tanpa alternatif lain selain Phalanx, TLDM terpaksa menandatangani kontrak itu dengan berat hati. Tetapi harga bukan satu-satunya masalah. Meriam Phalanx sering dikritik kerana kuasanya yang tidak mencukupi. Di hadapan peluru berpandu hipersonik moden, ia diibaratkan seperti menembak peluru kapur ke arah nyamuk. Malah, pernah berlaku insiden di mana Phalanx gagal memintas peluru berpandu yang dilancarkan oleh proksi Iran, menyebabkan sebuah kapal tentera laut AS terkena tembakan langsung. Tahukah anda apa yang dilakukan oleh Amerika selepas insiden itu? Mereka mengambil sistem Goalkeeper Belanda dan melakukan ujian perbandingan. Goalkeeper berjaya memintas bukan sahaja peluru berpandu anti kapal, tetapi juga drone berkelajuan tinggi dengan bersih. Perbezaan kuasanya sangat jelas. Namun, atas alasan melindungi industri pertahanan domestik, Amerika Syarikat akhirnya membatalkan rancangan untuk menggunakan Goalkeeper. Menyaksikan semua ini, TLDM mendapat satu pengajaran yang pahit. Apabila kita mempertaruhkan nyawa prajurit kita pada senjata orang lain, kita tidak dapat mengawal harganya, prestasinya, maupun masa depannya. Ditambah pula dengan satu kenangan yang tidak dapat dilupakan. Pada tahun 2013, di perairan Lahad Datu, Sabah, laporan risikan diterima menyatakan beberapa bot laju penceroboh telah menyusup masuk ke perairan negara. Kapal peronda TLDM segera dikerahkan. Mereka cuba menjejaki bot-bot kecil itu dengan radar. Tetapi radar gagal mengesan profil bot yang rendah di celah-celah ombak yang bergelora. Sasaran itu seolah-olah ditelan oleh lautan. Pada saat genting itu, pegawai peperangan membuat keputusan berani. Beliau mengarahkan sistem jejakan radar dimatikan. Sebaliknya, beliau menggunakan sistem elektrooptik, memerhati lautan secara visual, dan melakukan tembakan anggaran. Dengan nyawa sebagai taruhan, peluru yang ditembak berdasarkan naluri itu berjaya mengenai salah sebuah bot penceroboh. Misi itu berjaya, tetapi ia adalah satu keajaiban. Jika pada hari itu mereka mempunyai satu lagi peralatan canggih,
mereka pasti dapat menumpaskan musuh yang bersembunyi di celah ombak dengan lebih tepat dan selamat. Pengajaran pahit ini, selepas sedekat, terukir kemas di dalam pelan reka bentuk perisai Taming Sari. Pada tahun 2020, Jawatan Kuasa Perancangan Pembangunan Pertahanan membuat keputusan muktamad. Kerajaan Malaysia meluluskan peruntukan sekitar RM1.5 bilion untuk membina sistem pertahanan jarak dekat dengan tangan kita sendiri. Tiada lagi istilah terpaksa membeli senjata sambil menjaga hati orang lain. Dalam bidang yang telah ditinggalkan oleh Amerika dan Belanda, Malaysia mengisytiharkan bahawa ia tidak akan menyerah. Adakah cabaran ini akan berjaya? Dan apabila senjata ini muncul di persada dunia, bagaimanakah reaksi pakar-pakar ketenteraan global? Perisai yang dibina dengan keazaman jitu ini, bagaimanakah rupanya di mata pakar dunia? Tahun 2025, Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 5. Ribuan pegawai tentera laut dan pakar pertahanan dari seluruh dunia berkumpul. Seorang lelaki tiba di sana. Selama 30 tahun, beliau hanya mengkaji sistem pertahanan kapal untuk tentera laut diraja British dan NATO. Lelaki bernama Richard Hazelton ini pada mulanya tidak bercadang untuk memberi perhatian langsung kepada mana-mana senjata pertahanan jarak dekat dari Malaysia. Hello, saya Richard Hazelton. Selama 30 tahun saya mengkaji sistem pertahanan kapal di Tentera Laut Diraja British dan saya juga merupakan penasihat pertahanan jarak dekat untuk kapal NATO. Saya berani katakan, sukar untuk bercakap tentang senjata pertahanan jarak dekat di mana-mana sahaja di dunia tanpa menyebut nama saya. Saya datang ke Malaysia untuk menghadiri 5 2025. Terus terang saya tidak menaruh harapan yang tinggi. Saya hanya merancang untuk melawat reruai gergasi dari Amerika dan Eropah dan mungkin meninjau perkembangan pasaran Asia. Apabila saya tiba di pusat pameran di Langkawi, skalanya memang mengagumkan. Syarikat-syarikat pertahanan global mendominasi ruang utama, dikelilingi oleh syarikat-syarikat pertahanan kecil dan sederhana dari pelbagai negara. Sudah tentu, saya melawat reruai Amerika dan Eropah terlebih dahulu. Kebanyakan teknologinya sudah saya kenali, dan sebahagiannya hanyalah penambahbaikan kecil. Tiada inovasi yang benar-benar menonjol. Sekurang-kurangnya, pada masa itu, pada petang hari kedua, satu papan tanda di sudut Dewan Pameran menarik perhatian saya. CIWS, Generasi Akan Datang. Ia adalah reruai sebuah syarikat pertahanan Malaysia. Di dalam reruai yang tidak begitu besar itu, terdapat sebuah model senjata dengan reka bentuk yang kemas, yang kelihatan sangat berbeza daripada CIWS sedia ada. Apa yang paling menarik perhatian saya ialah susunan radarnya. Radar silinder berputar yang biasa dilihat pada CIWS lain tidak. Sebaliknya, terdapat panel-panel radar rata yang dilekatkan pada perumah senjata. Oleh kerana ini adalah bidang kepakaran saya, tanpa sedar saya melangkah ke arah itu. Tetapi dalam hati saya mentertawakannya. Malaysia membina CIWS, paling-paling pun mereka hanya mengubah suai sedikit falangs dan mendakwanya sebagai milik mereka. Sejujurnya, itulah persepsi di kalangan pakar Eropah dan Amerika terhadap pembangunan senjata oleh negara-negara Asia. Pengejar yang pantas, peniru yang cekap, tetapi bukan pencetus inovasi yang mengubah permainan. Seorang penyelidik muda di reruai itu mengenali saya. Dr. Hazelton, laporan doktrin pertahanan kapal NATO tulisan Tuan adalah bacaan wajib untuk pasukan kami. Saya terkejut bukan sahaja kerana dia telah membaca laporan saya, tetapi juga kerana dia mengingati isinya dengan tepat. Penyelidik itu menghulurkan sebuah pemacu USB kecil dan berkata, "Esok jam 10 pagi, kami ada sesi pembentangan awam. Jika Tuan hadir, saya pasti ia akan menarik minat Tuan." Saya mengambil USB itu dan kembali ke hotel. Apabila saya memasukkannya ke dalam komputer riba dan membuka fail tersebut, lebih 100 halaman data teknikal terpapar. Radar tata susunan imbasan elektronik aktif, EISA, pemprosesan pelbagai sasaran berasaskan kecerdasan buatan, keupayaan menjejak 200 drone serentak. Setiap halaman yang saya selak membuatkan jantung saya berdegup sedikit lebih kencang, tetapi saya menggelengkan kepala. Sesiapa sahaja boleh menulis spesifikasi hebat di atas kertas. Persoalannya, adakah ia benar-benar boleh dilaksanakan? Malam itu saya makan malam bersama rakan lama saya, seorang jurutera kanan dari sebuah syarikat pertahanan Jerman. "Adakah kamu akan pergi ke pembentangan CIWS Malaysia esok?" Rakan saya bertanya sambil meletakkan gelas wainnya dan tersenyum. "Sudah tentu. Saya ingin melihat bagaimana mereka mentafsir semula teknologi kita secara kreatif." Saya juga berfikiran sama.
Kami berdua menamatkan makan malam tanpa menyedari betapa silapnya tanggapan kami pada keesokan harinya. Malam itu, sementara Dr. Hazelton masih ragu-ragu meneliti data di dalam bilik hotelnya, izinkan saya mendedahkan kepada Anda isi kandungan senjata ini terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang ada di dalam perisai Taming Sari sehingga ia mampu menggemparkan pakar-pakar dunia? Mari kita mulakan dengan bahagian paling penting yang membezakan perisai Taming Sari daripada senjata sedia ada. Matanya. Radar. Radar pada Phalanx atau Goalkeeper sedia ada adalah jenis berputar. Antenanya berputar 360 darjah untuk mengimbas persekitaran. Cuba bayangkan, Anda berdiri di tengah-tengah padang yang gelap gelita. Anda hanya mempunyai sebuah lampu suluh. Pencuri sedang berlari ke arah Anda dari semua arah, dan Anda perlu menyuluh ke sana kemari untuk mencari mereka satu persatu. Kawasan yang tidak disinari lampu suluh kekal gelap, dan jika ada 10 pencuri, Anda akan membazirkan masa hanya dengan menggerakkan lampu suluh. Peluru berpandu hipersonik boleh bergerak ratusan meter dalam sekelip mata. Apabila lampu suluh Anda selesai membuat satu pusingan dan kembali ke titik asal, kedudukan peluru berpandu itu sudah jauh berubah. Ia seperti cuba mengelak peluru dengan melihat gambar pegun yang sentiasa terlewat. Tetapi perisai Taming Sari menggunakan kaedah yang sama sekali berbeza. Ia membuang lampu suluh itu. Sebaliknya, ia memasang lampu limpas stadium di setiap penjuru padang dan menyalakannya serentak. Itulah kuasa AESA, atau radar imbasan elektronik. 4 panel radar rata dilekatkan pada 4 arah, utara, selatan, timur, dan barat. Setiap panel bertanggung jawab ke atas sektornya sendiri, memantau 360 darjah secara serentak. Ia tidak perlu berputar. Ia hanya berdiri di situ dan mengimbas semua arah pada masa yang sama. Disinilah perbezaan yang menakjubkan berlaku. Jika radar berputar konvensional menangkap pergerakan musuh seperti sekeping gambar sesaat, radar perisai Taming Sari menyiarkannya secara langsung dalam bentuk video berkelajuan ultra tinggi. Ia 10 kali lebih pantas. Tidak kira betapa lincahnya peluru berpandu itu mengelak, di hadapan radar ini, ia hanyalah seperti semut yang berlari di atas tapak tangan. Tetapi itu belum berakhir. Di atas 4 panel radar pengesan ini, terdapat satu lagi radar khusus untuk menjejak sasaran. Apabila radar pengesan menjumpai sasaran yang mencurigakan, radar penjejak akan terus mengunci sasaran itu dan tidak akan melepaskannya. Ia menghantar data kelajuan, altitude, arah, dan jarak sasaran secara massa nyata kepada sistem kawalan tembakan. Pakar ketenteraan menggambarkan struktur ini seperti berikut. Mereka telah memasukkan sebuah kapal frigat mini ke dalam satu senjata. Sistem radar canggih yang biasanya dipasang pada kapal perang gergasi bernilai berbilion ringgit telah dimuatkan ke dalam sebuah senjata yang panjangnya hanya 8 meter. Ini semua boleh dilaksanakan atas satu sebab. Program pembangunan jet pejuang generasi baru Harimau Malaya. Hujung muncung jet pejuang terbaru yang dibangunkan oleh Malaysia ini dilengkapi dengan radar AESA. Kerana Malaysia mempunyai teknologi untuk membina radar jet pejuang, teknologi itu boleh dipindahkan ke senjata pertahanan jarak dekat. Teknologi berpindah dari muncung jet pejuang ke perisai kapal perang. Amerika dan Eropah tidak pernah terfikir tentang perkara ini. Memasang radar yang sangat mahal ke dalam ruang terhadap sebuah CIWS adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Sekarang kita sudah bercakap tentang mata. Mari kita bercakap tentang penumbuknya. Meriam perisai Taming Sari ialah meriam Gatling 30 mm. Dalam kiraan 1, ia boleh melepaskan kira-kira 70 butir peluru. Berbanding dengan meriam Phalanx, kuasa pemusnah setiap butir pelurunya jauh lebih hebat. Jika Phalanx ibarat menumbuk, perisai Taming Sari ibarat menghentam dengan tukul besi. Dan ada satu lagi fungsi tambahan yang tidak pernah ada sebelum ini. Meriamnya boleh didongakkan secara menegak ke langit. CIWS konvensional hanya boleh mendongak separa jalan. Mengapa ini penting? Kerana drone nekat pada hari ini sering menyerang secara menjunam dari atas. Senjata sedia ada tidak boleh menembak drone yang jatuh betul-betul dari atas kepala, tetapi perisai Taming Sari boleh mendongak lurus ke langit dan menembak. Jadi bagaimana jika bukan 1, tetapi 100 drone menyerang serentak? Disinilah kita perlu bercakap tentang peluru khas. Perisai Taming Sari dilengkapi dengan peluru yang dipanggil peluru serpihan tersebar. Peluru yang dibangunkan oleh syarikat tempatan ini mengandungi kira-kira 130 serpihan kecil di dalamnya. Selepas ditembak, ia akan meletup di hadapan drone musuh, menyebarkan 130 serpihan itu seperti jaring. Anda tahu senapang patah, bukan?
Untuk menembak seekor burung, Anda tidak menggunakan satu peluru, tetapi melepaskan tembakan yang menyebarkan butiran-butiran kecil. Prinsipnya sama. Walaupun 100 drone datang seperti sekawan lebah, tembakan peluru ini akan mewujudkan tirai serpihan yang mustahil untuk ditembusi. Apabila semua ini digabungkan, kadar kandungan tempatan perisai Taming Sari adalah kira-kira 85%. Radar, perisian kawalan tembakan, peralatan optik, dan sistem tempur, kesemuanya adalah teknologi kita. Dan pada masa ini, usaha sedang dijalankan untuk menjadikan baki 15% itu sebagai kandungan tempatan juga. Apabila siap kelak, ia akan menjadi perisai 100% buatan Malaysia tanpa perlu bergantung kepada sesiapapun. Baiklah, cukup dengan angka di atas kertas. Persoalannya, adakah ia benar-benar berkesan? Mari kita kembali ke Dewan Pameran di Langkawi. Lampu pada skrin pembentangan menyala. Dr. Hazelton duduk di barisan belakang dengan tangan bersilang, menunggu pembentangan bersama rakan Jermannya. Tetapi, dewan itu penuh sesak di luar jangkaan. Sebaik sahaja saya masuk ke dewan, saya rasa ada sesuatu yang tidak kena. Tiada satu pun kerusi kosong. Seorang laksamana dari Tentera Laut India duduk di barisan hadapan, dan ramai pegawai kanan dari Tentera Laut negara-negara Asia Tenggara turut kelihatan. Mereka yang tiba lewat terpaksa berdiri untuk menyaksikan pembentangan. Rakan Jerman saya berbisik. Nampaknya minat orang ramai lebih tinggi daripada yang kita sangka. Mungkin pihak Malaysia telah membocorkan sesuatu terlebih dahulu. Tepat jam 10 pagi, penyelidik muda yang menyambut saya semalam naik ke atas pentas. Bahasa Inggrisnya sangat fasih dan penggunaan istilah teknikalnya tepat. Pembentangan bermula. Radar AESA 4 muka. Kemaskini sasaran masa nyata, analisis ancaman berasaskan AI. Setiap perkara yang diperkatakan membuatkan saya sedikit menundukkan kepala, tetapi saya masih menahan diri. Spesifikasi di atas kertas selalunya begitu. Selagi tidak dibuktikan dalam pertempuran sebenar, ia hanyalah bahan pemasaran. Rakan Jerman saya nampaknya berfikiran sama. Beliau mengangkat tangan. Pembentangan yang mengagumkan. Tetapi bukankah ini hanyalah tiruan yang kurang sempurna daripada sistem goalkeeper? Tambahan pula, teknologi meriamnya menggunakan paten Amerika. Bukan, ia adalah soalan yang mencabar, diselangi dengan nada sinis. Suasana di dalam dewan menjadi tegang. Penyelidik Malaysia itu terdiam seketika. Kemudian, dengan tenang, beliau menukar slide pada skrin. Beliau memaparkan struktur dalaman goalkeeper dan struktur sistem mereka bersebelahan. Sepintas lalu, jelas sekali falsafah reka bentuknya sama sekali berbeza. Radar berputar tunggal goalkeeper berbanding radar AESA 4 muka perisai Taming Sari adalah seperti meletakkan televisyen hitam putih di sebelah televisyen pintar berskrin gergasi. Serangan seterusnya dari rakan Jerman saya menyusul. Di Eropah, kami sudah mula menggantikan CIWS dengan menggunakan peluru berpandu pada meriam sedia ada. Kosnya 10 kali lebih murah. Mengapa Anda fikir sistem baru yang mahal dan kompleks ini diperlukan? Penyelidik Malaysia itu tersenyum, seolah-olah sudah menjangkakan soalan ini. Itu pandangan yang baik. Sistem itu mungkin berkesan terhadap beberapa butir peluru berpandu, tetapi bagaimana dalam situasi di mana puluhan atau ratusan drone menyerang serentak? Beliau berhenti seketika, kemudian menyambung dengan yakin. Daripada 100 perkataan, lebih baik satu demonstrasi. Izinkan saya menunjukkan satu video sulit. Sebuah video baru muncul di skrin. Di penjuru kiri bawah skrin tertera tarikh, masa, dan maklumat lokasi. Ini bermakna ia bukan simulasi, tetapi rakaman ujian sebenar di laut. Sebuah kapal TLDM terapung di lautan luas. Dari jauh, puluhan titik muncul. Drone-drone kecil mula meluru ke arah kapal seperti sekawan lebah. Ada yang terbang dalam corak tidak menentu. Ada yang terbang rendah hampir menyentuh permukaan laut. Pada ketika itu, perisai Taming Sari di atas kapal mula beroperasi. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Drone-drone yang memenuhi ruang udara meletup seperti bunga api dan jatuh ke laut. Bukan satu atau dua, mereka jatuh bertalu-talu. Tidak ada satu pun drone yang berjaya menghampiri kapal. Di bahagian akhir video, senario yang lebih ekstrem dipaparkan. Kali ini, lebih daripada 200 drone menyerbu serentak dari semua arah, dan terdapat juga serangan elektronik. Perisai Taming Sari mula menghapuskan drone yang paling berbahaya terlebih dahulu mengikut urutan. Ada yang dijatuhkan menggunakan gangguan elektronik,
dan drone yang berjaya melepasi tirai pertahanan itu terus dimusnahkan oleh tembakan peluru 30 mm. Lebih 90% drone berjaya dimusnahkan. Video itu tamat. Dewan itu sunyi sepi. Tiada bunyi batuk pun kedengaran. Saya menoleh ke sebelah. Wajah rakan Jerman saya pucat lesi. Dia kehilangan kata-kata, hanya merenung skrin. Di barisan hadapan, Laksamana India itu berbisik kepada orang di sebelahnya sambil mengangguk. Seorang jenderal dari Asia Tenggara sudah pun mula mencatat nota. Saya tidak boleh duduk diam lagi. Ini adalah bidang yang telah saya kaji selama 30 tahun. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Amerika kerana kos, sesuatu yang ditinggalkan oleh Eropah kerana batasan imajinasi, bidang yang menyebabkan tentera laut British kami menanggalkan goalkeeper dari kapal perang, negara ini telah berjaya melakukannya. Tanpa sedar, saya bangun dari tempat duduk dan berjalan ke arah pentas. Penyelidik Malaysia itu memandang saya dengan hairan, tetapi menghulurkan mikrofon. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Richard Hazelton. Saya telah mengkaji bidang ini selama 30 tahun di tentera laut di Raja British. Hari ini, kita sedang menyaksikan satu titik perubahan dalam sejarah. Ini bukan sekadar peniruan. Ini adalah hasil daripada inovasi yang lahir dari keperitan dan keazaman. Sebaik sahaja saya selesai bercakap, seorang jeneral tentera laut dari Asia Tenggara bangun dari tempatnya. Beliau mendekati penyelidik Malaysia itu dan menggenggam tangannya dengan erat. Kami ingin memohon rundingan teknikal dengan tentera laut anda dengan segera. Teknologi ini amat kami perlukan. Selepas pembentangan itu, lanskap pameran berubah. Reruai Malaysia yang tadinya lengang mula dipenuhi oleh wakil-wakil tentera laut dari pelbagai negara. Kad perniagaan bertukar tangan dan permintaan untuk mesyuarat susulan mencurah-curah. Rakan Jerman saya mendekati penyelidik Malaysia itu dan menghulurkan tangan untuk berjabat. Sistem yang sangat mengagumkan. Tahniah. Kata-kata itu keluar dari mulut orang yang sama, yang beberapa jam sebelumnya mengejeknya sebagai produk tiruan. Sebelum bahang di pusat pameran Langkawi reda, keesokan paginya saya sudah berada di dalam penerbangan ke Kuala Lumpur dan terus menyambung perjalanan. Destinasi saya, Lumut, Perak. Tuan perlu melihatnya sendiri, kata seorang pegawai TLDM. Tanpa sempat membuka beg pakaian, saya terus menuju ke sana. Di sana, letaknya tempat kelahiran senjata yang saya lihat di Lima. Kira-kira 20 menit pemanduan dari pangkalan TLDM, selepas melalui pintu masuk utama kemudahan ujian dan pengeluaran khas perisai Taming Sari, sebuah bangunan kelabu besar kelihatan. Ia adalah bangunan yang baru siap dibina pada tahun 2025 dengan pelaburan sekitar 90 juta regu. Tiada papan tanda besar di dinding luar. Hanya sebuah plak kecil di pintu masuk dengan ukiran 6 perkataan. Blok pengeluaran sistem senjata pertahanan rapat. Di dalam bangunan sederhana ini, sebuah senjata yang tiada tandingannya di dunia sedang dilahirkan. Sebaik sahaja melalui pintu keselamatan yang berat, bau pertama yang menusuk hidung ialah bau minyak pemotong logam. Garisan keselamatan kuning terbentang di atas lantai konkrit dan kren besar bergerak di atas rel di siling. Di tengah-tengah kemudahan itu, terdapat dinding yang dipenuhi dengan penyerap berbentuk segitiga hitam. Ia adalah bilik Nirgema, anechoic chamber, yang pertama kali didedahkan dalam industri pertahanan Malaysia. Secara mudah, ia adalah sebuah bilik yang menyerap gelombang elektromagnetik dengan hampir sempurna, mewujudkan keadaan yang sama seperti di tengah lautan. Di dalam bilik inilah mereka membuktikan bahawa keempat-empat muka radar boleh beroperasi serentak tanpa gangguan. Seorang lelaki datang menyambut saya. Ketua Pembangunan Perisai Taming Sari, Encik Roslan. Tangannya terasa kejap ketika kami berjabat tangan. Encik Roslan membawa saya ke blok ujian. Di sana, mata saya terpaku pada satu pemandangan. Sebuah platform gergasi sedang berayun ke kiri dan kanan, seperti dek kapal perang yang dilanda badai. Ia adalah peranti yang meniru ombak setaraf taufan. Di atasnya, terpasang prototipe perisai Taming Sari. Walaupun platform itu berayun dengan kuat, laras meriamnya tidak bergerak seinci pun. Ia menunjuk tepat pada satu titik. Ini bermakna, tidak kira betapa kuat kapal itu bergegar, mata dan tangan senjata ini tidak akan bergegar. Selama 30 tahun melawat puluhan kemudahan ujian, ini adalah kali pertama saya melihat pemandangan seperti ini. Selepas blok ujian, terdapat 2 unit perisai Taming Sari yang hampir siap, berdiri megah. Ia jauh berbeza daripada model di Lima. Encik Roslan berhenti di hadapan laras meriam dan tiba-tiba berkata, "Cantik, bukan? Sistem senjata ini. Saya sendiri pun masih kagum melihatnya."
Ia mungkin kedengaran seperti jenaka, tetapi riak wajahnya menunjukkan keikhlasan, seperti seorang bapa yang memandang ciptaan Lego pertama anaknya. Saya bertanya, adakah strukturnya membenarkan ekspor ke luar negara? Encik Roslan mengangguk. Dari awal lagi, kami mereka bentuknya sebagai sistem terbuka. Kami boleh menyesuaikan spesifikasi radar mengikut kehendak pelanggan ekspor, dan kami juga telah mengambil kira integrasi senjata laser pada masa hadapan dalam reka bentuknya. Pada ketika itu, saya sedar. Ini bukan sekadar senjata pengganti goalkeeper atau phalanx. Ia adalah sebuah platform yang direka bentuk dengan pasaran global dalam fikiran. Dan dengan medan perang 10 tahun akan datang dalam pertimbangan. Semasa kami meninggalkan kemudahan itu, Encik Roslan menambah satu ayat terakhir. Penyelidik kami telah mengabdikan diri selama lebih 50 tahun dalam satu bidang sahaja. Penyelidikan dan pembangunan sistem senjata. CIWS-2 adalah kemuncak dari perjalanan panjang itu. Kami berjanji akan membalas kepercayaan ini dengan kejayaan pembangunan. 50 tahun. Setengah abad. Bermula daripada pemasangan peluru berpandu, kemudian membina peluru berpandu anti kapal, dan kini, CIWS dengan radar AESA pertama di dunia. Berapa banyakkah negara di dunia ini yang mempunyai sebuah institusi penyelidikan yang boleh menumpukan perhatian pada satu bidang tanpa goyah selama setengah abad? Di dalam kereta meninggalkan Lumut, saya memandang keluar tingkap ke arah Selat Melaka, pemandangan biasa sebuah bandar pesisir pantai di Malaysia, dengan pangkalan tentera laut dan perkampungan nelayan. Tetapi di dalam bandar biasa ini, tersembunyi tempat kelahiran senjata yang akan mengubah lanskap tentera laut dunia. Sebelum ini, saya hanya mengenali Malaysia sebagai sebuah negara yang pandai membina kapal, tetapi dalam perjalanan pulang dari Lumut, saya terpaksa mengubah pemikiran saya sepenuhnya. Negara ini bukan sahaja membina kapal, tetapi mereka juga membina mata dan lengan untuk melindungi kapal itu sendiri. Bunyi tembakan ujian 30 mm dari kemudahan di Lumut kedengaran lebih jauh daripada yang disangka. Ia merentasi lautan, sehingga ke selat-selat di Asia Tenggara dan gurun di Timur Tengah. Siapakah yang sedang mendengar bunyi ini dan mengapa? Awal tahun 2025, satu pergerakan luar biasa dikesan dari sebuah negara di Timur Tengah. Mereka meminta taklimat teknikal mengenai perisai Taming Sari yang belum pun selesai dibangunkan. Meminta sesi penerangan untuk senjata yang belum siap. Mengapa? Serangan drone yang semakin hebat di Laut Merah telah membuatkan negara-negara Timur Tengah sedar betapa rapuhnya benteng pertahanan terakhir tentera laut mereka. Phalanx buatan Amerika sudah usang, manakala goalkeeper sudah tidak dikeluarkan lagi. Tiada CIWS modern yang boleh dibeli di pasaran. Anda tahu apa produk yang paling laris di pasar raya? Produk yang ada di atas rak dan pada masa yang sama, tidak dijual di kedai lain. Perisai Taming Sari berada tepat di kedudukan itu. Apabila kuasa-kuasa besar mula meninggalkan pasaran ini satu persatu, satu kerusi kosong telah muncul. Dan satu-satunya calon yang layak untuk mengisi kerusi kosong dalam pasaran CIWS global ialah perisai Taming Sari. Tetapi sebelum diekspor, ada tempat yang perlu diisi terlebih dahulu, Tentera Laut Diraja Malaysia. Mari kita kira berapa banyak kapal TLDM yang sedang menantikan perisai Taming Sari. Frigat baru yang sedang dibina, kapal pemusnah generasi akan datang, dan kapal-kapal sedia ada yang perlu menggantikan sistem goalkeeper yang lama, jumlahnya sangat besar. Serpihan pertama untuk mengisi kekosongan itu muncul pada tahun 2025 di sebuah limbungan kapal. Jantung perisai Taming Sari, meriam Gatling 30 mm, dipasang pada turretnya dan didedahkan kepada dunia buat kali pertama. Meriam ini mempunyai asal-usul yang unik. Ia pada asalnya dipasang pada pesawat serangan A-10 Tentera Udara ASEC. Senjata yang dahulunya memusnahkan kereta kebal dari udara, kini akan memusnahkan drone di lautan. Ia akan dipasang pada frigat kelas Maharaja Lela untuk ujian laut pertama. Tetapi potensi perisai Taming Sari tidak terhenti di lautan. Encik Roslan, ketua pembangunannya, mendedahkan, kami juga sedang mengkaji konsep versi darat yang statik dan yang dipasang pada kenderaan. Ia akan menjadi sistem untuk mempertahankan pangkalan udara, loji jana kuasa, dan aset-aset kritikal daripada ancaman drone. Seperti yang kita lihat dalam konflik di Timur Tengah, ancaman drone bukan sahaja masalah di laut. Bandar, loji jana kuasa, dan lapangan terbang juga boleh menjadi sasaran. Jika teknologi CIWS-2 ini diperluaskan ke darat, ia bukan lagi sekadar perisai untuk TLDM, tetapi perisai untuk seluruh Malaysia. Pergerakan juga dikesan dari Eropah.
Terdapat laporan bahawa limbungan kapal Eropah sedang meneroka kemungkinan untuk memasang CIWS buatan Malaysia pada kapal yang mereka bina, satu bentuk ekspor tidak langsung. Mari kita rumuskan. Pada tahun 2020, Malaysia melaburkan kira-kira RM1.5 bilion untuk memulakan projek ini. Jika dengan wang ini, kita berjaya mencipta satu-satunya CIWS berpandukan radar AESA di dunia, melengkapkan kapal-kapal TLDM kita, dan seterusnya mengekspornya ke luar negara, apa yang akan berlaku? Pelaburan RM1.5 bilion itu akan kembali berlipat kali ganda. Inilah sebabnya mengapa negara Timur Tengah meminta taklimat sebelum pembangunan selesai dan mengapa limbungan Eropah mula memandang ke arah Malaysia. Negara yang dahulunya bersyukur jika dapat membeli, kini menjadi negara yang diminta untuk menjual. Mari kita imbas kembali kisah hari ini. Ia bermula dengan sebuah drone berharga 125.000. Sebuah objek terbang kecil yang lebih murah daripada kereta terpakai telah memaksa penggunaan peluru berpandu bernilai 25 juta ringgit dan menghabiskan simpanan peluru sebuah kuasa besar dunia dalam masa beberapa hari. Peraturan peperangan sedang berubah. Di hadapan peraturan baru ini, kuasa-kuasa besar kelihatan tidak berdaya. Amerika Syarikat mengakui had kemampuan falanks dan mula menanggalkannya. Belanda menutup terus barisan pengeluaran goalkeeper. Di barisan pertahanan terakhir kapal perang, dunia sebenarnya telah memasuki satu era kekosongan. Tetapi ada sebuah negara yang mengisi kekosongan itu. Sebuah negara yang tidak lama dahulu terpaksa membayar puluhan juta ringgit setiap kali membeli sebuah CIWS. Sebuah negara yang terpaksa berdiam diri apabila harga dinaikkan atau pemindahan teknologi ditolak. Negara itu ialah Malaysia. Sejak hari mereka mengisytiharkan akan membina sendiri sistem ini dengan pelaburan RM1.5 bilion, para penyelidik di Lumut berjaga sepanjang malam di bilik ujian, menyempurnakan radar. Para juru teknik di Shah Alam memasang setiap laras meriam 30 mm dengan teliti. Pasukan pembangunan peluru berjaya menghasilkan peluru khas yang memuatkan 130 serpihan dalam satu kelongsong. Nama-nama mereka jarang muncul dalam berita. Mereka jarang naik ke pentas untuk menerima anugerah. Tetapi hasil kerja mereka adalah sesuatu yang tidak mampu dicipta oleh mana-mana negara lain di dunia. Sudah tentu, perjalanan masih panjang. Ini perlu diakui secara jujur. Masih ada baki untuk mencapai 100% kandungan tempatan, terutamanya untuk laras meriam. Ujian di laut sebenar, untuk membuktikan prestasinya di tengah-tengah ombak dan air masin, juga masih menanti. Ia bukan jalan yang mudah, tetapi kita pernah melakukannya sebelum ini. Kita telah membina sendiri radar jet pejuang apabila tiada siapa yang mahu menjualnya kepada kita. Teknologi itu kemudiannya turun ke laut dan menjadi mata untuk perisai Taming Sari. Tidak lama lagi salah sebuah frigat baru TLDM akan memulakan pelayaran ujiannya di perairan Malaysia. Di atas deknya, tiada lagi ruang yang kosong. 4 panel radar akan mengawasi segenap penjuru dan meriam 30 mm akan mendongak ke langit. Mata itu adalah mata yang akan melindungi nyawa prajurit kita. Mata yang terhasil daripada kerja keras ribuan penyelidik dan juru teknik yang tidak mengenal penat lelah. Dan mata yang lahir dari tekad Malaysia untuk tidak lagi tunduk kepada telunjuk kuasa asing. Lautan akan mengingatinya. Di medan yang telah ditinggalkan oleh Amerika dan Belanda, Malaysia tidak pernah menyerah. Jika kisah hari ini menyentuh hati Anda, sila tinggalkan komen Malaysia boleh. Terima kasih.